Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sambungan daripada halaman yang ketiga kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj, karangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Daud Ibnu Abdullah Al-Fattani. Maka masih lagi didatangkan firman-firman Allah Suratul Najmi daripada ayat pertama hinggalah nanti kepada ayat yang ke-18. Daripada ayat pertama Suratul Najmi hinggalah ke ayat 18 Suratul Najmi menjelaskan tentang peristiwa Al-Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Allamahu, telah mengajarkan dia, baginda Muhammad SAW telah diajar. Siapa yang mengajar? Oleh malaikat. Itulah dia malaikat Jibril alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan sifat keistimewaan, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sebab itu malaikat Jibril alaihi salam itu Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan sebagai guru yang mengajar kepada junjungan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan malaikat Jibril alaihi salam? Syadidul quwa, yang pertama, sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau hafaznya, mahir ilmunya dan sentiasa terpelihara pada diri malaikat Jibril alaihi salam. Yang kedua, Zumirrah, malaikat Jibril alaihi salam itu yang mempunyai keras dan kuat. Keras dan kuat. Zumirrah. Ya, Allah berikan keistimewaan yang kedua kepada junjungan mulia baginda Jibril alaihi salam. Yang pertama syadidul quwah, yang kedua Zumirrah, mempunyai keras dan kuat. Anak-anak kecil menyatakan paling hebat Superman. Walhal Allah perakukan, Allah berikan kekuatan yang tiada tolok tandingnya kepada junjungan mulia baginda Jibril alaihi salam. Fastawa, maka tetaplah ia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan keistimewaan yang Allah berikan kepada Jibril alaihi salam. Kekuatan luar biasa. Fastawa, maka tetap ia. Maknanya Allah berikan kehebatan yang tiada makhluk-makhluk lain dapat menandingi junjungan mulia baginda Jibril alaihi salam. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan tiga kelebihan, tiga keistimewaan, tiga keutamaan yang Allah anugerahkan khas buat Jibril alaihissalam
Sebab itulah Jibril layak mengajar junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perlunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini supaya bangsa Arab Bani Quraisy yang sememangnya satu bangsa yang Allah berikan kehebatan, penguasaan, ilmu pengetahuan, agar mereka mengakui siapa sebenarnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelayakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sememangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak sebagai seorang pesuruh Allah. Kenapa? Kerana menerima wahyu dari Allah disampaikan oleh makhluk Allah yang amat istimewa, baginda Jibril alaihi salam, menolak apa jua tuhmahan daripada dua golongan, Yahudi dan Nasara, yang selalu menyatakan bahawa Rasulullah itu ummi, tak pandai menulis, buta huruf. Baiklah. Dan Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa saat detik kegemilangan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah apabila dilantik menjadi rasul. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah gunung, namanya Gunung Cahaya, Jabal Nur. Di situ adanya gua, iaitu Gua Hira. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut wa huwa bil ufuqil a'la, dan iaitu Jibril alaihissalam pada tepi langit yang tinggi. Baik, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, saat detik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat apa yang disebut penghormatan, penghargaan, kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kemuncak bukit gunung Nur, Jabal Nur, dalam Gua Hira. Maka Jibril alaihi salam ketika itu berada pada ufuk yang paling tinggi, bil ufuqil a'la, berada pada ufuk yang paling tinggi. Ufuk yang paling tinggi itu melepasi kedudukan tempat terbitnya matahari, menunjukkan bahawa Jibril alaihi salam lebih besar daripada matahari. Jibril alaihissalam lebih tinggi daripada tingginya matahari. Maka Allah isytiharkan Jibril alaihissalam, itulah kedudukannya, ufuk yang paling tinggi, bukannya matahari. Kerana matahari masih lagi pada kedudukan as-sama'ud dunya, langit dunia. Padahal atas rupanya yang asli. Baik, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Jabal Nur. Ada dua istilah yang kita kena faham, iaitu Jabal Huq, Jabal Huq, Gunung Huq. Dekat situ ada gua, namanya Gua Thur, gua untuk Rasulullah berhijrah. Yang kedua,
Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Jabal Hawq namanya Gua Thur. Jabal Nur ada gua namanya Gua Hira. Nama gunung berbeza, nama gua pun berbeza. Jangan disalah letakkan istilah tu. Jadi maksudkan di sini Rasulullah berada di Jabal Nur, Gua Hira. Rasulullah diberi penghormatan, penghargaan, kemuliaan. Ditabalkan, bukan sebagai Sultan Johor, ditabalkan sebagai pesuruh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita atur cara, agenda pertabalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Barulah nanti Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, ya, setelah Rasulullah ditabalkan sebagai seorang rasul, maka Rasulullah dianugerahkan pula maknanya mukjizat yang paling agung, iaitu peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Ya, Rasulullah ditabalkan sebagai seorang rasul. Rasulullah mendapat mukjizat, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Peristiwa Al-Isra dan Mi'raj juga mukjizat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala akan kaitkan berhubung tentang peristiwa pertabalan Rasulullah menjadi seorang rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit. Meletakkan Rasulullah mendapat mukjizat yang agung. Setelah Rasulullah mendapat mukjizat Al-Quran. Dua perkara ni dalam surah ni, maknanya daripada ayat pertama sampai ayat 18 tu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan dua mukjizat. Mukjizat Al-Quran, Rasulullah ditabalkan sebagai seorang rasul, dan mukjizat peristiwa agung Al-Isra wal Mi'raj. Maka pada dua peristiwa ini, peristiwa kerasulan Rasulullah dan peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW ini, Rasulullah dapat melihat wajah Jibril yang sebenarnya. Mana dua kali Rasulullah nampak wajah Jibril yang sebenarnya. Ketika mula menjadi Rasul, Iqra, dan yang kedua ketika Rasulullah diberi anugerah kemuncak Al-Isra wal Mi'raj. Itu nak dipaham. Padahal atas rupanya yang asli yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam itu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan tiga kehebatannya, rupa asal Jibril itu 600 sayapnya. Ada 600 sayapnya. Asia 2 sayap. Mas 2 sayap pun tak stabil lagi ekonominya. 600 sayapnya. Kalau kita fikir 600 sayap tu nak maintain tu macam mana? Berapa belanja dia? 600 sayapnya. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik, timur dan maghrib. Timur dan barat. Satu sayap menutup timur dan barat. Habis. Tertutup alam ini. Dengan satu sayap cukup. Yang mana Jibril alaihissalam Allah beri kepada dia 600 sayap. Satu sayap dah cukup menutup timur dan barat.
Satu dunia lah. Maka melihat Nabi SAW akan wajah sebenar Jibril alaihi salam, dan adalah Nabi itu di Bukit Jabal Nur. Saat detik permulaan Rasulullah ditabalkan menjadi Rasul. Maka lalu pingsanlah Nabi SAW. Pingsan tu kerana Rasulullah SAW takjub. Takjub tu benar-benar kagum. Maka lalu rebah. Apabila dah pingsan, rebahlah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah lepas tu Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana kagum, terkejut. Ajaib Rasulullah melihat rupa sebenar, rupa bentuk Jibril alaihissalam. Pingsan Rasulullah, lalu rebah Rasulullah SAW. Maka turun Jibril kepada Nabi, padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Dengan kata lain, apabila Jibril alaihissalam, yang mana Rasulullah melihat Jibril alaihissalam berada di ufukul a'la, ufuk yang paling tinggi, di mana nanti kita tahu Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Yalah, Jibril, Rasulullah dapat tembuskan penglihatan dia kan. Allah beri nampak Jibril di ufuk yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Dan Rasulullah pingsan, Jibril alaihissalam pun daripada ufuk yang paling tinggi, wa huwa bil ufukil a'la, Rasulullah pun masuklah ke alam syahadah. Yang kita bahaskan alam malak, alam syahadah, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Jadi maknanya daripada alam lahut turun kepada alam jabarut, alam malakut, alam malak, iaitu alam syahadah. Jibril alaihissalam apabila masuk sahaja ke alam syahadah, tasyakul, bentuk, tasawur, rupa seperti manusia. Kenapa? Tak layaklah dia nak rupa bentuk asal dia. Rupa bentuk asal dia tu hanya layak di alam lahut, Sidratul Muntaha. Apabila dia masuk ke alam syahadah, iaitu alam malak, alam yang dapat dikesan oleh panca indera yang 5, penglihatan mata, pendengaran telinga, hiduan hidung, deria rasa lidah, deria sentuh telapak tangan dan kaki. Jadi alam malak, alam pemilikan, alam pemilikan, alam syahadah, alam penyaksian, panca indera yang 5. Jadi apabila panca indera kita ni tak mampu nak melihat rupa asal, tak, apalah ada pada penglihatan mata kasar ni untuk melihat wajah sebenar Jibril alaihissalam. Maka bila Jibril alaihissalam masuk ke alam syahadah, alam malak, Jibril alaihissalam tasyakul tasawur, membentuk dan menyerupa seperti manusia lelaki yang kacak rupa parasnya, berjubah putih dan berserban. Sebab itu Rasulullah bersabda, al-malabis, al-amamatu malabisul malaika. Serban itu adalah pakaian malaikat.
Kemudian maka firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita satu persatu detik-detik di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabalkan sebagai seorang rasul. Summa dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Kemudian maka hampirlah ia Jibril itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatadalla, maka bertambah hampirnya. Berapakah jarak paling hampir Jibril alaihi salam dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fakana qaba qausaini aw adna, maka adalah kiranya hampir busaran dan panah atau terlebih hampir lagi. Jadi busaran panah itu kan separuh bulatan, jadi busaran panah, sama ada dia punya busaran panah itu separuh bulatan. Dekat ini antara, maksudnya antara ujungnya dengan ujung. Antara ujung dengan ujung busaran panah. Bukan anak panah. Anak panah lain. Busaran panah bengkok tu. Jadi dekatnya jarak Jibril alaihi salam dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha berkuasa. Maknanya dua makhluk yang berbeza statusnya, dua makhluk yang berbeza jenisnya. Kalau kita belajar ilmu mantik, jinsun berbeza. Rasulullah tu jenis manusia, Jibril alaihissalam tu jenis malaikat. Dan kedua-duanya itu berada pada alam yang berbeza. Rasulullah alam malak, alam syahadah. Jibril ni alam lahut. Tapi Allah Maha berkuasa. Di luar kemampuan akal manusia berfikir. Setakat mana kemampuan akal manusia berfikir? Menyalahi adat. Adalah kiranya hampir busaran dan panah atau terlebih hampir lagi, maka mewahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya iaitu Jibril barang yang diwahyukan ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Najm. Kemudian setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ditabalkan sebagai seorang rasul, Rasulullah mendapat mukjizat dari Allah, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat maknawi, mukjizat pada nilai maknanya. Dia bukan mukjizat hissi. Kalau tongkat baginda Musa alaihissalam itu mukjizat hissi, tongkat yang hissi, boleh ditunjukkan keistimewaan, kelebihan, kehebatan, boleh diperlihatkan, dapat dilihat oleh mata kasar. Begitu juga pendengaran telinga, begitu juga hiduan hidung. Itu yang tongkat Nabi Musa alaihissalam tu belah laut merah, telan semua. Benda yang nyata dekat hissi itu mukjizat hissi. Mukjizat makna apa? Makna mukjizat melemahkan musuh. Mukjizat bukan nak membunuh musuh. Ajaza mukjizat. Makna mukjizat tu ajizun ajaza. Mukjizat tu sesuatu yang Allah beri kepada Rasulnya untuk melemahkan musuh-musuh yang mendustakan. Segala
firman-firman Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah An-Najmi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tiada ia mendustakan, tiadalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya. Dengan matanya. Maknanya apa yang tersimpan di hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang Rasulullah lihat dengan matanya. Dia lihat dia akan rupa Jibril. Barang yang dilihatnya dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Itu istimewanya. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala cabar bangsa Arab Bani Quraisy yang termakan tipu daya Yahudi dan Nasara. Afatumarunahu ala ma yara. Maka adakah kamu bantahi, hai musyrikin, atas barang yang dilihatnya itu, yang telah dilihat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tak siapa yang dapat melihat wajah sebenar Jibril alaihi salam. Allah berikan khas untuk kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perakukan lagi pada suratul Najmi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat lihat sekali lagi wajah asal junjungan mulia baginda Jibril alaihi salam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguhnya telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula akan Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain, kali kedua. Bila? Tatkala Rasulullah berada pada Sidratul Muntaha ketika Mi'raj pada sepohon pokok kayu bidara yang muntaha, yang penghabisan. Pokok bidara ni dia ada kemuncaknya yang paling tinggi. Pucuk dia. Pucuk dia. Pada kanan arash. Pada kanan arash, padanya lah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa. Baik. Sidrah. Sidrah tu adalah pokok bidara. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Najmi pokok bidara. Dan pokok bidara itu, supaya nak mudah kita faham, pokok bidara tu dia ada kemuncak dia, hujung pucuk dia. Persoalannya, tak ada pokok lain ke? Kenapa tak sebut pokok ru? Pokok durian lah, musangking. Sedap makan. Pokok gaharu. Kenapa nak sebut pokok bidara? Pada dasarnya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan supaya dapat dan mampu difikir
oleh masyarakat Arab di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi Masa wasallam. pokok bidara ni ada kat tanah Arab. Ada di Oasis, bukan Astro Oasis. Maknanya di wadi-wadi ada pokok bidara. Pokok bidara antara pokok yang tahan panas. Jadi dalam masyarakat Arab, maknanya orang dunia akan menyatakan buah bidara itu adalah apple Arab. Kecil-kecil. Jadi kalau di negara 4 musim Eropah, apple tuhfah, apple tuhfah tu apple. Tapi jadi apple di negara Eropah ni disebut sebagai apple. Tapi apple di negara Arab adalah buah bidara. Buah bidara adalah apple untuk negara Arab. Kalau dalam bahasa Arab apa disebut dia? Dia kalau tak adalah, dia semua sebut maknanya buah daripada samarus sidrah. Samarus sidrah. Jadi maksudnya kalau dalam kitab ni pokok bidara tu ada di Sidratul Muntaha. Baik. Sidrah tu maknanya pokok bidara. Muntaha tu, Sidratul Muntaha tu kita kata penghujung. Kalau tengok pokok bidara tu, pucuknya penghujung tu, rupanya itulah, ada lagi, itulah kedudukan penghabisan ufukul a'la. Baik, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan bahawa dedaunan pokok bidara yang dimaksudkan, yakni Sidratul Muntaha tu, daun tu sebesar telinga gajah. Wahal kalau kita tengok daun bidara tu kecil, kan kecil. Kita tengok apa tu daun sirih. Daun sirih tu kan besar. Jadi satu daun sirih sebenarnya ada 4 daun bidara. Daun sirih tu, kita kata daun bidara pun hampir sama dengan daun sirih lah, hampir sama lah. Dia punya jalur-jalur ni. Jadi kecil-kecil daun dia. Daun ni kecil-kecil. Kalau 4 daun bidara tu boleh masuk satu daun sirih. Jadi di mana-mana wadi di zaman baginda Muhammad SAW, tak tahulah zaman sekarang banyak nak mati kan. Jadi di zaman Rasulullah SAW, di mana ada wadi, di situ ada pokok bidara. Dan pokok bidara di Malaysia tak sama dengan Arab. Pokok bidara di Arab ni dia boleh tahan sampai 80 tahun, 90 tahun tak mati pokok dia. Pokok dia besar, lepas tu dia macam berimbun. Pokok berimbun. Pokok berimbun. Jadi kalau kita pergi mana-mana wadi, yang wadi-wadi yang masih hidup lagi, beroperasi lagi, di mesti ada satu pokok bidara yang berimbun. Pokok tua 80 tahun, 100 tahun tak mati. Dia beza dengan korma. Korma juga mati juga, 30 tahun dia mati, 40 tahun dia mati. Tapi pokok bidara dia tahan. Dia akan jadi satu pokok tu berimbun, tak tinggi tapi dia berimbun. Rendang. Rendang. Lepas tu dia jadi macam bonsai. Jadi pokok bidara dekat Arab ni pokok yang, kalau kita tengok banyak-banyak pokok, pokok yang paling banyak daun pokok bidara. Dan banyak dahan pun pokok bidara, berbanding dengan pokok mempelam belakang rumah kita tu. Jadi pokok bidara tu dia punya berimbun itu memang berimbun betul.
Jadi daunnya banyak, dedahan dia batang besar pada tua tu. Lepas tu dia banyak dahan, dia banyak ranting. Setiap ranting ada dedaunan. Di situlah ada buah. Buah bidara. Jadi dalam masyarakat Arab, pokok bidara ni pokok yang paling istimewa. Kerana pokok tu banyak dahan, banyak ranting, banyak daun, banyak buah. Berbanding dengan pokok kurma, berbanding dengan pokok zaitun. Sebab itu dalam masyarakat Arab, sebenarnya dululah buah bidara ni banyak. Sekarang tak ada lah. Dia tak belilah. Dia kerana pokok buah bidara ni, buah apple, dia tak boleh macam buah kurma, dikeringkan. Jadi bidara ni kena makan terus. Buah yang dimakan terus. Jadi dalam masyarakat Arab zaman Rasulullah SAW, pokok bidara ni banyak. Tahan lasak. Semuanya berguna. Kayunya, apa ni, batang tu boleh buat siwak, alat sugi. Lepas tu dedaunan, daun-daun bidara tu dia boleh keringkan. Dikeringkan dan dibuat minyak. Minyak bidara. Dan buah-buah bidara tu pun kalau tak dimakan, dikeringkan, dibuat minyak. Jadi boleh tahan lama. Tapi yelah, buah bidara orang Arab makan. Dedaunan tu dia ambil, dia buat, dikeringkan, dia buat minyak. Jadi istimewa pokok bidara ni, banyak kegunaannya dalam masyarakat Arab. Tak tahu masa kini kepupusan pokok bidara di wadi-wadi negara Arab. Jadi oleh kerana dalam masyarakat Arab, pokok yang paling merendang, banyak dahan, banyak ranting, banyak daun, banyak buah, itulah yang boleh Rasulullah nak ceritakan. Apa yang Rasulullah nampak apabila sampai di ufuk yang paling tinggi. Maksudnya kiasan Rasulullah ataupun memang nyata pokok tu ada di Sidratul Muntaha. Hanya disebut pokok bidara lah rupanya. Adakah pokok bidara itu sebenarnya adalah yang asli, manakala yang ada di muka bumi ni itu bukan yang asli? Itulah sepohon pokok di ufuk yang paling tinggi. Setiap daunnya sebesar telinga gajah. Ada ni yang selalu kan ada yang kata kalau telinga kita berdesing, maksudnya ada daun, maksudnya ada kan daun itulah tu. yang gugur. Setiap daun tu ada nama. Diriwayatkan setiap daun tu ada nama-nama insan yang diberi peluang menjalani hidup di muka bumi. Jadi kalau kita pokok lain, kita mudah nak beza daun. Bukan daun je dah. Pokok lain ni kita nampaklah daun-daun. Tapi kalau pokok bidara ni dah besar sangat. Dia kata sedap, daun dia macam kapal-kapal. 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 Yang memang betul-betul merimbun. Merimbun betul. Boleh tengok kat internet. Okay. Yang Arab punya. Kelebihan pokok bidara ni, sampailah dia digunakan nak halau jin. Kena tanamlah nanti. Nanti kena pergi lah. Baik. Kemudian dinyatakan bahawa Sidratul Muntaha itu pada kanannya adalah Arash. Padanya lah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa, syurga yang paling tinggi.
Ma'wa tu bukan Bilal Ma'wa. Ma'wa tu tempat tinggal. Jannatul Ma'wa, syurga tempat tinggal siapa? Ada dua pendapat ahli tafsir berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ia ada menyatakan Jannatul Ma'wa itu adalah tempat kediaman para malaikat. Syurga Jannatul Ma'wa tu syurga, Al-Ma'wa tu syurga, Al-Ma'wa tempat kediaman para malaikat. Pun begitu ada hadis riwayat Imam Muslim yang Rasulullah nyatakan bahawa Jannatul Ma'wa tu maknanya syurga tempat tinggal siapa? Tempat tinggal syuhada. Roh-roh syuhada. Hadis Muslim juga. Muslim juga. Yang tadi pun sama juga. Hadis Muslim juga. Roh-roh syuhada. Maknanya roh-roh orang-orang yang mati di medan perang fi sabilillah. Itu yang datang doa an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Istimewanya Jannatul Ma'wa. Baik, apabila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sampai di Sidratul Muntaha pada malam Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan, maka Allah Subhanahu wa taala perakukan betapa Rasulullah diberi penghormatan, diberi penghargaan, diberi kemuliaan sebagaimana penghargaan, penghormatan, kemuliaan ketika ditabalkan sebagai Rasul. Beginilah apabila Rasulullah sampailah di Sidratul Muntaha, iz yakhsha sidra ma yakhsha ma daghal basaru wa ma tagha. Artinya tatkala berbalut-balut oleh sidrah. Berbalut. Tadi sebab apa dia? Maknanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat yang amat luas, macam mana rendangnya dedahanan pokok bidara. Bayangkan hadis riwayat Imam Muslim lagi, satu daun sebesar telinga gajah. Daun tu dia menghasilkan bayang. Bayang tu Rasulullah menyatakan perlukan 70,000 tahun untuk melepaskan satu bayang. Punya luasnya tu, nak membayangkan kita luasnya Sidratul Muntaha tu. Ya. Itu disebut tatkala berbalut-balut oleh sidrah itu, barang rupa yang berbalut-balut daripada rupa burung. Jadi keindahan tu, istilah kenapa nak kata berbalut-balut tu, kerana setiap daun tu ada bayangnya tu. Nak melepaskan bayang demi bayang demi bayang demi bayang, macam-macam yang Rasulullah lalui. Tu yang nampak burungnya, macam-macam keindahan. Setiap daun tu ada bayang dia. Nak melepaskan bayang tu 70,000 tahun. Di situ Rasulullah dapat melihat lebih banyak lagi betapa hebatnya kekuasaan Allah. Banyak lagi makhluk-makhluk daripada rupa burung dan lainnya, barang yang menghairankan dia akal, tiada berpaling oleh matanya. Syoknya mata melihat. Yelah, kalau nak lepas satu bayang naik kapal terbang tu,
macam-macam nampak. Selama ni nampak awan aja sudah. Lagu awan pun kegigor di Asia namanya. Iklan. Ma zaghal basar wa ma tagha. Tiada berpaling oleh mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tiada melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tiada diizinkan dia. Wa ma tagha tu tak melampaui. Rupanya tak semua yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat lihat. Maknanya tak semua. Oh, dan tiada melalui pula ia daripada memandang barang yang tiada diizinkan dia. Makna wa ma tagha tak melampaui. Maknanya penglihatan mata Rasulullah tu pun dalam ruang lingkup yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ialah kalau nak melepaskan satu bayang 70,000 tahun, macam-macam ada kat situ. Persoalannya, tunjukkanlah semua. Kenapa tak tunjukkan semua? Nanti macam Nabi Idris alaihissalam pula dah masuk syurga, tak nak balik lagi. Kan Nabi Idris alaihissalam kan dia berdoa pada Allah, dia nak masuk, dia nak rasa, tapi dah masuk syurga, tak nak keluar istilahnya. Jadi tak boleh tunjuk semua, nanti tak nak balik. Dah syok kan, tak nak balik lah. Walhal Rasulullah SAW perlu balik ke muka bumi, bawa amanah dari Allah, kewajipan sembahyang fardu 5 waktu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara masa pertama main bola.